عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita, sama ada dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan kita sibuk maupun lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keberkatan dalam hidup. Setiap apa yang kita lakukan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas, sama ada balasan itu merupakan ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun siksaan di atas dosa yang telah dilakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sekarang ini sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Sikit saja lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Kadang-kadang kita rasa tak sedap. Tak sedap macam mana? Ramadan tahun lepas lagu mana? Macam mana? Pasal apa tak sedap jadi macam tu? Pasal tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tahun lepas kita pakat semayang tarawih di rumah. Ada yang sebulan tu tak semayang tarawih langsung. Pasal apa? Dia kata pakai, kalau buat di rumah pakai tak buat. Habis lepas buka puasa tu dia pakai tak larat dah. Nak bangkit tak larat dah. Tambah pula tahun lepas banyak masa di rumah, hari-hari menu bertukar. Macam-macam jenis kuih. Kadang-kala satu hari itu boleh jadi 3 mata. 3 mata maknanya 3 jenis kuih. Kuih saja. Tu tak masuk lauk. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dalam keadaan pada tahun lepas berpuasa di rumah akibat daripada wabak COVID-19 ni tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka tidak dibenarkan untuk kita solat tarawih beramai-ramai di masjid atau surau untuk mengekang, memutuskan rantaian wabak COVID-19 ni. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pengumuman baru ni membolehkan pada tahun ini untuk solat tarawih ikut ketetapan majlis agama setiap negeri, masing-masing negeri. Jadi tuan-tuan jangan duk buat pandai sendiri. Bila ada keluar ketetapan nanti, patuhlah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya apa? Supaya kita dapat mengekang, memutuskan rangkaian COVID-19 ni. Mudah-mudahan akan berakhir dengan cepat tuan-tuan.
Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu untuk kita ambil iktibar dan kita bermuhasabah. Kemudian kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha, ni kita tengah duk buat ni, kita tengah duk usaha. Pakai emas ni usaha kita. Jarak 1 meter antara yang lain itu adalah usaha kita. Senang kata, pematuhan SOP ni adalah usaha kita. Kemudian setelah kita berusaha, kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Jadi tawakal itu ialah kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya. Kita bila duduk dalam bulan Syakban ni, dia ada dah bayang-bayang Ramadan. Dia ada dah bayang-bayang Ramadan. Ya. Setengah tempat tu duk buat promosi Ramadan dah. Jual kurma rata dah ni. Kan? Dalam WhatsApp group ada, ya. Dalam status WhatsApp ada, dalam Facebook ada, pakat duk jual dah. Kita duk dengar dah bisikan dia. Bisikan apa? Yusuf Toyib. Dia main dah dekat, kuih dekat. Mana kata? Dekat dah dengan puasa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita nak masuk bulan Ramadan ni, ada baiknya tuan-tuan kita mengulang kaji tentang ibadat puasa Ramadan, supaya ibadat kita insya-Allah menjadi ibadat yang terbaik, lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Dan kita nak ingat kepada yang tinggal puasa, yang belum lagi qada, cepat-cepatlah qada sebelum masuk Ramadan nanti. Kalaulah dia tak sempat qada, kemudian masuk Ramadan tanpa ada apa-apa uzur, lepas tak ada nak qada lagi, kemudian masuk Ramadan pula, lepas tu dia kena fidyah dan kena qada juga. Bukan dia kata bayar fidyah, tak, fidyah dan qada juga. Pasal apa tuan-tuan? Ada kemampuan dia untuk melakukan puasa. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak ulang kaji kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, karangan asal daripada Dr. Yusuf Qardawi. Itu karangan asal. Nah, kemudian kita baca malam ni yang terjemahan pun banyak. Terjemahan yang kita guna adalah terjemahan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kenal tak? Apakah tak kenal, tak tahu lah. Tak susah duduk Malaysia lah kan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama Islam. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sampai pada bab perkahwinan ataupun hubungan kekeluargaan. Sebelum daripada kita masuk bab cerai, ni malam ni kita masuk bab cerai. Sebelum ni kita dah tengok dah, ya, macam mana Islam mengatur perkahwinan itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nah, Islam mengatur perkahwinan tu macam mana dan untuk apa. Dan ada jalan penyelesaian kalaulah ada berlaku sesuatu dalam hubungan perkahwinan ini. Dan ada peraturan-peraturan dia. Dia tak boleh buat sendiri-sendiri. Ya, dia tak boleh buat sendiri-sendiri. Ada peraturan dia. Ya. Kalau isteri melakukan perkara nusyuz, ya, keluar rumah tanpa izin daripada suami,
itu adalah perkara nusyuz. Jadi nak keluar rumah mestilah dapat keizinan daripada suami, ataupun memberi keizinan kepada lelaki ajnabi yang lain, yakni memberi keizinan kepada mengali kapet contohnya, kan, mai di rumah suami tak tahu, itu juga boleh dianggap sebagai perkara nusyuz. Suami tak suka, tak dapat keizinan suami, dan dia ni pula bukan ada hubungan kekeluargaan, hubungan mahram, bukan ayah kita, bukan adik kita, bukan abang kita, ataupun abang isteri kita, ataupun abang ayah kita, kan? Maksudnya tak ada hubungan kekeluargaan. Kalau ada hubungan kekeluargaan pun kena tengok dari segi mahram dia. Nah, kena tengok pula. Nah, bukan boleh macam tu saja. Ni tambah pula apa tak ada apa hubungan dengan kita. Ada ustaz, dia ada agak hubungan dengan kita. Apa dia? Dia sama-sama Islam. Tak. Yang tu bukan hubungan agama dak. Yang ni hubungan kekeluargaan ni. Nak tengok juga. Yang tu kena ambil faham juga ni. Kadang-kadang mengali kapet main di rumah. Adik manis, kapet baru mau ke? Sama. Ibarat tahap mengajak ni mengali kapet juga. Tak. Kan? Kita kata tak mau, tak mau. Tak mau beli kapet banyak dah. Tengok dulu. Dia kata tengok dulu. Dia pun berhenti. Ada minum ke? Haus? Ada minum ke? Kan? Mula kata ada. Tunggu sat. Lepas tu dia pun buat keluar kapet ni. Tengok dulu. Ambil dulu. Ku tak ada duit dah. Nanti bayar. Nampak tak? Cara dia berniaga, kan? Kita orang berniaga kita tak, kita pun berniaga juga, kan? Kita pun berniaga juga, kita tahu, kan? Ni strategi dah, ya? Daripada tak mau lepas tu tengok, tu dia bahaya ni tuan-tuan muslimin muslimat ni rahmati Allah, tolong ambil perhatian. Kalaulah tak ada jalan penyelesaian lain melainkan cerai, Islam atur. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, malam ni tajuk kita menceraikan isteri dalam keadaan haid, hukumnya haram. Seorang lelaki dia menceraikan isteri dia, kan? Dan isteri dia pada ketika itu sedang haid, maka hukum perbuatan menceraikan isterinya itu adalah haram. Tapi cerai itu tetap sah. Faham tak? Cerai itu tetap sah. Cuma perbuatan suami itu haram. Perbuatan dia itu yang haram. Ya, dan berdosa. Nanti kita tengok di belakang sekali ada huraian dia. Baik. Kita baca dulu. Dalam hal ini, dalam hal menceraikan isteri dalam keadaan haid, hukumnya haram. Dalam hal ini terdapat hajah, ya, dan keperluan. Penting dan perlu. Yang membawa kepada perbuatan talak. Penting dan perlu tak dapat tidak. Ada perkara yang tak dapat nak elak dah daripada perbuatan talak, maka tidaklah harus seseorang Muslim tergesa-gesa melafazkan talaknya pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki. Tetapi mestilah memilih masa yang sesuai untuk menjatuhkan talak itu. Kena tengok juga masanya. Jadi talak ini dari segi perbuatan suami melafazkan talak kepada isterinya, dia ada dua. Yang pertama, mengikut ketetapan syariat. Disebut dengan talak sunni. Yang satu, dia terlanggar atau melanggar yang ditetapkan syarak
nama dia talak bid'ah. Kita sebut bid'ah kan. Talak bid'ah atau talak bid'ah. Nah. Dan kedua-duanya talak sah. Cuma perbuatan suami mentalakkan isteri itu sama ada ikut ketetapan syarak atau tidak ikut ketetapan syarak. Ketetapan yang telah ditentukan dalam syariat. Jadi ya, dia kena tengok apa? Yang pertama bilangan talak, yang kedua masa mentalakkan isteri. Ya. Jadi mentalak isteri kalau ikut ketetapan syarak ialah dengan talak satu. Kalau mentalak isteri dengan talak 3 sekaligus, ya, itu disebut dengan talak bid'ah dari segi bilangan. Dari segi masa, sama ada masa isteri itu suci daripada haid atau dalam keadaan haid. Kalau mentalakkan isteri itu dalam keadaan suci, yakni tidak haid, maka itu ikut ketetapan syarak disebut dengan talak sunni. Ya, talak sunni, talak yang ikut sunnah. Ya, faham tak? Jadi talak ada dua, satu talak sunni, yang kedua talak bid'ah. Nah, dia ikut, saya ulang balik, dia ikut yang pertama bilangan talak. Ya, talak yang ikut sunnah, sunni, ikut ketetapan syarak, talak satu atau talak dua. Karena talak satu, talak dua, talak yang boleh dirujuk. Kalau dia talak 3 sekaligus, aku cerai dengan talak 3, kata seseorang kepada isteri dia, maka ini tidak ikut ketetapan yang telah ditentukan syarak, maka berlaku talak tersebut, tapi talak itu bid'ah. Perbuatan suami itu berdosa. Talak sah. Dan bila talak 3 sekaligus, talak 3 ini talak bain, bukan talak raj'i. Talak bain, talak yang tak boleh dirujuk. Ya? Rujuk ni, kena tahu juga, rujuk ni ialah suami boleh kembali semula kepada isterinya ketika mana isterinya dalam iddah. Nah, tanpa perlu akad nikah baru atau mahar yang baru. Faham tak? Dalam masa iddah boleh rujuk. Kalau habis iddah dah masa iddah. Ya, bagi orang perempuan yang masih lagi datang haid, yang boleh lagi mengandung 3 kali suci. Kan? Belum lagi habis 3 kali suci, maka rujuk semula, baik semula, tu raj'i. Kalau dah habis dah iddah, dia nak kembali balik, yang tu nama dia baik semula. Kita orang Melayu sebut rujuk juga, tapi rujuk yang ni kena akad nikah baru, mahar yang baru. Sebab apa? Iddah si isteri dah habis. Itu dia. Uish, bab kahwin pun payah juga. Baru tahu. Nah, bab cerai pun payah, lagi payah lah. Itu dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang tu talak 3. Talak 3. Talak yang habis iddah, dia nak baik semula. Nah, talak 3 ni dia lain pula. Si isteri kalau dia talak 3, si isteri kena kahwin dengan orang lain dulu, kemudian berlaku persetubuhan, kemudian dicerai,
kemudian habis iddah isteri dia tu, baru dia boleh comeback kepada bekas suami dia balik. Istilah orang Melayu dia sebut dengan apa? Cina buta, kan? Dia tak boleh nak tipu lah. Jangan duk buat Cina buta, hak tipu-tipu, nah. Baik. Kalaulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia talak isteri dia dengan talak satu, itu talak sunni yang ikut sunnah. Kemudian dari segi masa pula. Hak ni yang kita nak bincang pada malam ni. Hak ni yang kita nak bincang pada malam ni. Jadi step by step lah yakni menceraikan isteri dalam keadaan isteri itu haid. Masa menceraikan itu isteri itu haid, maka perbuatan itu adalah haram dan talaknya sah. Kita tengok dan masanya yang sesuai untuk melafazkan talak sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat, iaitu ketika si isteri itu dalam keadaan bersih dan tidak didatangi haid atau nifas, dan tidak harus bagi suami menjatuhkan talak setelah menyetubuhinya pada masa bersih, kecuali jelas isterinya sedang hamil atau mengandung. Ini kerana keadaan haid dan juga nifas itu menjadikan seorang suami menjauhkan diri daripada isterinya, barangkali kerana terhalang untuk mendekati isteri pada masa itu, ataupun ketenangan jiwanya yang mendorongnya untuk mentalak isterinya. Oleh kerana itulah sewajarnya dia menunggu dahulu sehingga habis masa haid itu, kemudian isteri bersih lagi, maka ketika itulah dia boleh mentalaknya dan sebelum dia menyentuhnya pula. Baik. Tegasnya haram bagi suami mentalak isterinya yang sedang haid, sebagaimana haram juga atas suami untuk mentalak isterinya pada masa bersih yang telah disetubuhinya. Faham tak? Bahasa terjemahan daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ni pun dia bahasa dia kita dengar indah, bahasa dia kalau dia bercakap kita mudah faham dan cakap dia satu-satu. Tapi kadang-kadang kita tak faham macam mana ni Ustaz Habak dasar ni macam mana. Haram bagi suami mentalak isterinya ketika isterinya haid. Satu. Yang kedua, juga haram mentalak isteri kalau bukan isteri itu dalam masa haid, tetapi kita setubuhi dia. Lepas tu talak dia. Dia dah habis haid, kemudian bersetubuh dengan isteri, kemudian talak. Yang tu juga termasuk dalam perkara yang diharamkan. Jadi masa bila yang tak haram? Yang pertama, isteri suci daripada haid. Setelah dia suci tu, belum lagi kita setubuhi dia. Masa tu masa yang tidak diharamkan. Sebab apa? Sebab ada sebab. Boleh jadi dalam masa haid kita tak boleh bersama dengan dia atau bersetubuh dengan dia, terhalang. Haram bersetubuh dengan isteri ketika isteri haid. Baik. Dan emosi ataupun keadaan jiwa sama ada suami atau isteri pada masa itu mungkin tidak stabil. Orang hak dah ke bini dia tahulah. Dalam keadaan isteri haid, dia kadang-kadang macam-macam Kita tak jangka. Kan?
Dia tanya kita, kita jawab salah, tak jawab pun boleh jadi salah. Dua-dua salah. Kan? Digelak tu, senyum tu, kan tak tahu, kan? Dia tanya, ya, nak beli kain, dia tanya, warna ni elok tak? Kita nampak macam tak elok. Kita pun jawab, warna ni tak elok. Tak elok lagi macam ni. Dia tak sat tanya kita ke, tanya ke apa dia, kan? Dia tanya kain ni elok tak? Warna dia elok tak? Kita nampak warna pinang masak tau, warna pinang masak. Nak kata oren, tak oren, nak kata koko, tak koko, kita nak abang kata warna tu kita tak kenal. Kita pun abang kata tak elok, jujur, kita jujur. Tak elok lagi lagu ni. Orang pakai banyak boleh cerita tu, habis kok ni. Dah tak sat tanya pendapat ke? Apa dia? Tanya pendapat kita, kita jujurlah. Dia tak mau bagi beli, bukan tak mau bagi beli. Kan? Dia emosi dia tak stabil pasal apa? Dalam keadaan dia tu. Dalam keadaan dia haid tadi boleh jadi. Kan? Nampak tak? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kita faham. Kalau dia tanya tu, lebih baik nak jujur ke tak jujur? Kan? Kita kata dia kata elok tak? Kita nampak tak elok sungguh-sungguh. Kita nak kata elok ke tak elok? Nak jujur ke tak? Kan? Dalam keadaan ni kita kena pandai juga. Kan? Kita kata balik, kan? Dia kalau kata orang kulit putih, kan? Orang kulit putih pakai elok lah. Kalau orang kulit gelap sikit tak berapa elok. Kalau gelap lagi tak elok. Jawab, jangan kata tak elok terus. Dia ada kona-kona juga. Lepas tu dia tanya balik, lah ni elok ke tak elok? Tu payah nak jawab. Hal tu hampa jawab sendiri lah. Kan? Baik tuan-tuan, sambung lagi. Siapa tahu barangkali terlekat benih suami pada rahim isteri itu kali ini. Pasal apa? Dia dah mensetubuhi isterinya. Kemudian dia talak. Perbuatan itu haram. Sebab apa? Sebab barangkali terlekat benih suami pada rahim isteri itu kali ini. Dan barangkali jika suami mengetahui yang isterinya mengandung dari persetubuhan terakhir itu, dia akan mengubah keinginannya untuk bercerai dengannya disebabkan bayi yang dikandung oleh isterinya. Boleh jadi dia tersilap, terikut emosi, jadi perbuatan ni lah yang kata apa? Kita kata apa tadi? Yang berkaitan dengan jiwa atau emosi jadi. Baik, sambung lagi. Selepas isteri bersih dari haid dan tidak disentuh suami, ataupun dia kini sedang mengandung, ketika itu tahulah suami bahawa yang mendorongnya untuk mentalak isterinya itu tiada lain melainkan adanya rasa benci yang tertanam di dalam hatinya. Maka ketika itu harus bagi suami menggugurkan talak ke atas isterinya itu. Kalaulah isterinya itu bersih, bersih daripada haid, ataupun dah suci daripada haid, belum kita sentuh dia atas tubuh dengan dia, dan isteri itu tidak mengandung. Kalau mengandung, kita menceraikan isteri ketika isteri mengandung juga termasuk dalam perkara yang diharamkan. Isteri tak mengandung, kan? Maka pada masa itu adalah satu perkara yang tak dapat tidak dengan cara talak itu adalah jalan yang terbaik, maka itu diharuskan. Bukan wajib, kata sunat ke tak, diharuskan. Jadi sebaik-baiknya carilah jalan penyelesaian. Kita nak tegur
secara direct tak boleh cari orang lain, yang tu disebut sebagai hakam, pendamai. Cari orang lain supaya bagi nasihat. Sebab tu kalaulah berlaku pertelingkahan antara suami isteri, pi mengadu pejabat agama. Mula-mula pejabat agama dia suruh jumpa kaunselor dulu, dapatkan kaunseling dulu. Ada juga orang mai, mai mengadu, kata, "Ustaz, saya tak tahu nak buat ke mana. Awak tak tahu, tak boleh nak terima. Pasal apa ni? Ni reunion punya pasal ni Ustaz." Style Penang sikit. Dah jumpa ni, dia tak tahu depa keluar dua-dua Ustaz. Saya ni depa buat macam tak tahu di rumah pun nasi pun tak masak dah, walaupun beras saya beli. Kena masak sendiri Ustaz. Dah lah masak sendiri. Basuh pinggan pun kena basuh sendiri. Dah ni tak boleh, tegur sikit marah. Tu pi mengadu pejabat agama. Dah pi dah Ustaz. Pi pejabat agama ni depa lagu tu Apa dia buat? Depa bagi kaunseling dulu. Itulah cara dia. Kan? Itulah cara dia. Sepatutnya kaunseling dulu. Ni tak ada lah Ustaz, tak ada. Kan? Kaunseling apa? Kaunseling saya tak mau dah. Dengar dulu, pi dulu sesi kaunseling, dengar dulu. Kan? Dengar dulu. Macam mana pun. Lah ni anak berapa dah? Yang anak 5 dah Ustaz. Anak 5 dah. Kan? Malu kat orang Malu apa? Malu Ustaz tak tahulah. Dah ada jenis tu. Malu kat orang, kita kata. Malu kat orang. Pergi pejabat agama dia buat ke mana? Pejabat agama dia panggil anak sorang-sorang masuk. Tu dia tanya anak yang pertama, dia tanya hak sulung sekali. Hak sulung tingkatan berapa? Hak sulung baru habis SPM. Apa dia tanya? Lah ni dia tanya, hang nak ikut mak kan nak ikut ayah? Dia kata nak ikut mak ikut ayah, pakai lapak kami. Hak sulung. Lepas tu hak tingkatan 3. Tanya hak tingkatan 3. Nak 5 orang. Hak tingkatan 3 ni nak ikut ayah kan nak ikut mak? Abang ikut mak, cik pun nak ikut mak. Ikut mak. Mai yang ketiga. Kan? Yang nombor 3. Hak tu darjah 6. Hang nak ikut siapa? Depa 2 orang. Abang dengan kak ikut mak, cik pun nak ikut mak juga. 3 hak keempat. Hak keempat cik tak tahu lagi lah. Tapi tengok abang semua ikut mak, kak pun ikut mak, cik pun ikut mak. Yang keempat. Yang kelima pun duduk tidur dengan mak lagi. Tidur dengan mak nak dengan mak kan. 5 orang ikut mak. Hampa ni semua ikut mak. Macam ni lah. Dia kata, aku pun ikut mak hang tak jadi bercerai. Tak jadi bercerai. Lepas tu dapat nasihat kaunseling. Kan? Pada si perempuan tu tak boleh buat macam ni. Kan? Kalau nak keluar rumah mesti dapat izin suami. Ni cuba tengok dalam kitab ni. Sebut kalau isteri keluar dari rumah tanpa izin suami, maka baru dapat, mungkinlah isteri tu kan kurang pengetahuan dia dalam hal agama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan isteri kita pun nak sebut isteri saya juga, walaupun beras kita beli kan. Isteri kita kita perlu bagi pengetahuan tentang bab kahwin ni juga. Terutamanya dalam hal perkara-perkara nusyus. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada nusyus, yakni isteri yang dianggap derhaka. Keluar rumah tanpa izin suami, memberi keizinan kepada orang yang tidak disenangi oleh suami ataupun lelaki ajnabi lain masuk ke dalam rumah.
Dan ada lagi perkara-perkara yang lain supaya dia faham. Ya, supaya dia faham. Baik. Sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih. Yang ni bab mentalak isteri ketika isteri haid. Ada kisah dia dalam hadis sahih. Ya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah mentalak isterinya sedangkan isterinya itu masih dalam keadaan haid. Lalu ayahnya, yakni Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar ni adalah anak kepada Sayyidina Umar. Jadi bila berlaku macam ni, ayah dia Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu segera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan perkara itu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, suruh anakmu supaya rujuk kembali kepadanya. Kemudian sesudah itu bolehlah dia mentalak semula dalam keadaan bersih yang tidak disentuhnya. Itulah juga talak yang dikira iddahnya, sebagaimana yang diperintahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maksudnya, wahai Nabi, apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Surah At-Talaq ayat yang pertama. Maksud pada iddahnya, boleh dikira iddahnya mulai dari masa itu, iaitu keadaan bersih dari haid. Jadi orang perempuan apabila dia diceraikan, maka dia ada iddah. Dia ada iddah. Sama dengan orang yang kematian suami. Dia ada iddah dan ihdad. Ihdad ni batasan-batasan. Iddah ni masa. Sebab apa? Sebab nak memastikan sama ada perempuan itu dia mengandungkan anak daripada bekas suaminya ataupun tidak. Jadi iddah bagi orang perempuan yang masih lagi haid, yang masih lagi ada haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Tapi kalau kematian suami, walaupun dia masih lagi ada haid, adalah 4 bulan 10 hari. Tu dia punya iddah dia. Tahu ke tak tahu lah? Kalau mengandung iddah dia sampai dia melahirkan anak. Itu iddah bagi orang perempuan, sama ada orang perempuan itu diceraikan, cerai hidup, ataupun kematian suami bagi yang mengandung. Bagi yang mengandung, dia bukan 4 bulan 10 hari. Bagi kematian suami, dia sehingga melahirkan anak. Sama juga kalau dia dicerai hidup, suami dia masih hidup, menceraikan dia, dia mengandung, maka iddahnya adalah sehingga melahirkan anak. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, murhu fal yuraji'ha tahiran aw hamilan,
Maksudnya perintahkan dia supaya mengembalikan isterinya, yakni rujuk, kemudian ditalaknya dalam keadaan bersih, suci, ataupun dia hamil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akan tetapi, kalau tidak ditalak juga dalam keadaan haid, kalau tidak ditalak juga dalam keadaan haid, apakah talaknya dikira sah atau berlaku ataupun tidak berlaku? Yang ni tidak ni tak ada. Nah, maksudnya akan tetapi kalau ditalak juga dalam keadaan haid, perempuan jadi ditalak juga sedangkan perempuan tu dalam keadaan haid, apakah talaknya dikira sah dan berlaku talak tersebut ataupun tidak berlaku? Laku ke tak? Menurut ahli fiqh yang masyhur, talaknya berlaku dan sah, tetapi suami yang mentalak isterinya itu adalah berdosa. Kemudian sesetengah ahli fiqh pula mengatakan bahawa talak seumpama itu tidak berlaku dan tidak sah kerana talak dalam haid itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali dan tidak pernah dibenarkan oleh agama. Jadi bagaimana hendak dikatakan talak itu sah dan berlaku? Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya, apakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang mentalak isterinya yang sedang dalam haid, sah ataupun tidak? Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberitakan kisahnya ketika dia mentalak isterinya yang sedang haid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan supaya mengembalikan isterinya itu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pula mengatakan sesuatu terhadap perkara itu. Nah, jadi tuan-tuan, maknanya ada khilaf ulama. Tapi ya, yang masyhur di kalangan ahli fiqh, talak itu berlaku dan perbuatan suami adalah berdosa. Nah, termasuk dalam mazhab kita. Ya, tu kita kena faham. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis satu bab. Kita akan masuk pula hukum bersumpah dengan talak adalah haram. Ya, hukum bersumpah dengan talak adalah haram. Macam mana tu? Kalau nak tahu lebih lanjut, kena mai kuliah pula. Kan? Tapi lepas raya. Kena mai lepas raya. Pasal apa? Mai bulan depan kita pakat puasa pula. Ya, tuan-tuan. Ya, kita tak tahu lagi ketetapan panduan tentang solat tarawih ni sama ada dibenarkan untuk tazkirah Ramadan ataupun tidak. Nanti kalau keluar, ya boleh nanti insya-Allah. Ya, tarikh dia, ketetapan ustaz-ustaz dia, Cikgu Zul dah susun dah insya-Allah. Nah, kalau dibenarkan on. Kalau ada kita kata apa, syarat-syarat dia ataupun tidak dibenarkan, kita tangguh. Pi tahun depan sekali lagi pula. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, yang baik daripada Allah salah silap itu diri saya. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, sebelum saya nak akhiri kuliah. Nah, mungkin ada yang berhajat untuk wakaf pembinaan masjid di Taman Mahsuri, Masjid Muhammadi, nama diberi, kan? InsyaAllah tuan-tuan, ya, boleh jumpa dengan Cikgu Zul ataupun jumpa dengan saya sendiri insya-Allah, ya, untuk wakaf. Ataupun boleh bank in terus. Ya, boleh bank in masuk dalam akaun. Kita ada 3 akaun, Bank Islam, CIMB dan juga Maybank insya-Allah. Ya, dan kita sedang usaha
pembinaan dia akan bermula pada tahun ini, insya-Allah. Kita mengharapkan tuan-tuan dapat membantu, ya. Sebab apa? Satu hadis daripada Sayyidina Uthman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu mislahu fil jannah." Siapa yang bina masjid, akan Allah Ta'ala bina baginya mahligai seumpamanya di dalam syurga. InsyaAllah tuan-tuan, kabutlah peluang ni, tambah-tambah lagi nanti dalam bulan Ramadan. Ya, yang baik daripada Allah, salah silap daripada diri saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.